Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Aini dalam kelas Geografi tingkatan 2. Pelajar sihat tak hari ini? Cikgu harap semua pelajar sihat ya. Okey, hari ini cikgu akan terangkan bab 2 dalam topik kemahiran geografi iaitu peta topografi. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang skala dan jarak. Cikgu harap pelajar-pelajar masih ingat lagi dan faham tajuk skala dan jarak. Maka hari ini cikgu akan masuk topik yang kedua, bab yang kedua iaitu peta topografi. Okay, kita akan lihat pula macam mana peta topografi. Okey, bab 2, peta topografi. Okey, untuk hari ini pelajar akan belajar menyatakan maksud peta topografi. Yang kedua, mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan dalam peta topografi. Yang ketiga, menyatakan rujukan grid. Okey. Yang keempat, menerangkan perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Okey, itu sahaja yang cikgu akan bincangkan pada hari ini. Cikgu tak bercadang untuk masuk lebih banyak tajuk kerana cikgu nak pelajar faham dulu apa itu peta topografi, apa itu garisan utaraan dan timuran juga rujukan grid. Okeylah, mari kita tengok dulu yang pertama, 2.1 maksud peta topografi. Apa itu peta topografi? Okey, peta topografi menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesuatu kawasan. Okey, dia menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Okey, itu adalah maksud peta topografi. Kita tengok lagi. Peta topografi mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Okey, dalam peta topografi ada garisan grid melintang dan juga menegak. Okay, kita akan tengok dengan lebih lanjut sebentar lagi. Okey, sebelum tu cikgu nak tanyalah pelajar-pelajar pernah nampak tak ataupun tahu tak macam mana bentuk peta topografi? Okey, ada yang tahu, ada yang tak tahu kan? Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan macam mana bentuk peta topografi secara dululah. Okey, pada pelajar yang tak tahu, tak pernah tengok peta topografi, ini adalah sebuah peta topografi. Okey, ini adalah sebuah peta topografi, peta Kuala Krau. Okey, so ada yang pernah jumpa tak? Okey, mari kita tengok apa ciri-ciri peta topografi. Ciri-ciri sebuah peta topografi. Okey, yang pertama, peta topografi perlu mempunyai tajuk, petunjuk dan skala. Okey, perlu ada tajuk, petunjuk dan juga skala. Okey, tajuk, petunjuk dan skala. Di mana tajuk? Tajuk di sini. Di mana petunjuk? Petunjuk di sini. Okey, di mana skala? Skala di sini. Okey. Cuba tengok skala pada peta topografi di atas, di dalam ni. Pelajar ingat lagi tak? Skala jenis apa yang ditunjukkan dalam peta topografi Kuala Krau ni? Ingat lagi tak jenis-jenis skala yang kita dah belajar tajuk minggu lepas? Okey, siapa boleh teka skala jenis apa tu? Okey, itu adalah skala jenis pecahan wakilan. Okey, siapa betul? Tepuk tangan. Okey, itu secara ringkas tentang ciri-ciri sebuah peta topografi. Okey, kemudian kita tengok lagi. Tengok pada petak kuning kat bawah ni pula. Okey, peta ini dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu. Okey, peta ini dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol. Okey, kat mana simbol-simbol tu kita boleh nampak?
Okey, boleh tengok pada kotak petunjuk. Dalam kotak kecil-kecil tu, itu adalah simbol-simbol yang digunakan dalam peta topografi. Okey, pelajar boleh tengok ada simbol kontur, ada simbol sungai kan, hutan, getah dan sebagainya lah. Okey, simbol-simbol tu nanti akan dilukis pada peta topografi ni di ruangan yang berwarna hijau ni. Okey, simbol-simbol ni lah yang kita akan gunakan. Okey. Kemudian tengok lagi yang seterusnya. Okey. Tengok kotak yang berwarna hijau. Peta topografi ialah peta yang menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya sesuatu kawasan. Okey. Dia menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya. Apa itu ciri pandang darat fizikal dan apa itu ciri pandang darat budaya? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan terangkan dalam tajuk seterusnya. Okey, nanti kita akan tengok. Sekarang ni kita tengok secara umum dahulu. Okey, ini adalah sebuah peta topografi yang lebih jelas, yang besar. Tadi kurang nampak kan? Okey. Mari kita tengok balik semula. Tengok semula. Ingat lagi tak ciri-ciri peta topografi yang cikgu cakap tadi? Pelajar ingat lagi tak? Okey, yang pertama perlu ada apa? Perlu ada tajuk. Perlu ada petunjuk. Perlu ada skala. Okey, skala ni Dan dia dilukis menggunakan simbol-simbol ini. Okey. Ini adalah contoh simbol lah. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi simbol. Tapi untuk dalam peta Kuala Kerau ini sahaja simbol-simbol yang digunakan. Okey, pelajar boleh nampak kan dengan jelas. Nampak tak? Cikgu harap pelajar nampak lah ya. Okey, contoh. Jalan kereta api ni. Kat mana dilukis? Dekat sini. Ni jalan kereta api. Okey. Contoh sungai. Kat mana? Ni sungai. Ini sungai. Dan sebagainya lah. Okey. Ini adalah sebuah peta topografi. So, pelajar-pelajar yang tak pernah tengok peta topografi sebelum ni dah tahulah kan? Macam mana bentuk peta topografi. Okey, selesai maksud peta topografi dan ciri-ciri peta topografi. So, kita tengok tajuk yang seterusnya. 2.2, garisan timuran dan garisan utaraan. Okey, apa itu garisan timuran dan garisan utaraan? Okey, kita tengok ayatnya. Garisan grid merupakan garisan-garisan dalam peta topografi yang dilukis secara menegak dan melintang. Okey, garisan grid. Okey, garisan timuran dan garisan utaraan adalah merupakan satu garisan grid yang dilukis. Okey, garisan ni dilukis secara menegak dan juga melintang. Okey, kita tengok lagi. Ciri-ciri garisan timuran yang pertama. Okey. Garisan timuran ialah garisan grid yang dilukis secara menegak. Dilukis secara menegak. Nanti cikgu akan tunjukkan gambarnya macam mana. Sekarang ni pelajar tengok dulu ciri-ciri dia. Okey, yang kedua, garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Okey. Yang ketiga, garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Okey, itu adalah garisan timuran. Seterusnya, kita tengok pula garisan utaraan. Okey, dalam kotak warna purple ni, garisan utaraan. Okey, garisan utaraan adalah garisan grid yang dilukis secara melintang. Macam mana? Nanti sekejap lagi kita tengok. Kemudian yang kedua, garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara. Okey. Seterusnya, garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Okey, itu adalah
ciri-ciri garisan utaraan. So, pelajar boleh nampak perbezaan antara dua garisan ini. Okey. Garisan timuran dan garisan utaraan. Okey. So, sekarang cikgu nak tunjukkan dengan lebih jelas macam mana garisan timuran dan garisan utaraan ini dilukis. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok kat mana garisan utaraan dan kat mana garisan timuran. Okey, yang pertama tadi garisan timuran kan? Okey. Garisan timuran tengok dekat kotak warna oranye ni. Okey. Apa tadi garisan timuran cikgu cakap, ingat lagi? Okey, garisan grid yang dilukis secara menegak. Ini dia garisan timuran. Garisan grid yang dilukis secara menegak. Ini adalah garisan timuran. Okey, manakala garisan utaraan adalah garisan grid yang dilukis secara melintang. Okey. Macam mana ini dia? Okey, ini adalah garisan utaraan. Garisan yang dilukis secara melintang. Okey, itu asasnya. Okey, kita tengok lagi. Dengan lebih jelas dan lebih detail. Ulang balik garisan timuran tadi. Okey, tengok ya pelajar-pelajar. Garisan timuran. Dekat mana tadi? Cikgu cakap garisan grid yang dilukis secara menegak kan. Okey, ini dia. Garisan yang dilukis secara menegak. Ini adalah garisan timuran. Kenapa kita namakan dia sebagai garisan timuran? Okey, kerana garisan ni menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Okey, pelajar ingat lagi tak masa belajar tingkatan 1, arah mata angin kat mana letaknya utara, timur, selatan dan barat. Okey, jom kita tengok balik sama-sama. Okey, kat atas ni apa? Atas ni adalah utara. Okey, kemudian sini timur. Kat bawah adalah apa? Selatan. Okey, betul. Okey. Kemudian sebelah timur adalah barat. Okey, so kita dah tahu sekarang arah timur adalah sebelah sini. Okey, so dikata garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Dan garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Okey, tengok sini. Tengok dekat bawah ni. Okey, kamu boleh nampak nombor 28, 29, 30, 31 dan 32. Okey, nampak kan? Nombor dia semakin bertambah ke arah timur. Okey, that's why lah kenapa garisan ni kita namakan dia sebagai garisan timuran. Faham tak pelajar-pelajar? Cikgu harap semua faham ya. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, settle garisan timuran. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Garisan apa? Okey, garisan utaraan pula. Okey, kita tengok garisan utaraan macam mana. Garisan utaraan dilukis secara melintang tadi kan. Okey, sorry. Okey, garisan utaraan dilukis secara melintang. Tengok ni yang pertama. Ini dia garisan utaraan. Garisan utaraan. Dia menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara. Okey, garisan utaraan dia menunjukkan tempat ke arah utara. Kemudian garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Sebab tu kita namakan dia garisan utaraan. Pelajar boleh tengok dekat sini. Okey, nombor 51, 52, 53, 54 dan 55. Okey, nombor dia semakin bertambah ke arah utara. Sebab tu kita namakan dia garisan utaraan. Okey, boleh ingat tak? Boleh bezakan tak
garisan utaraan dan garisan timuran. Cikgu harap pelajar boleh bezakan, boleh faham perbezaan antara dua garisan ni. Boleh kan? Senang sahaja. Okey, sekarang dah selesai 2.2 garisan timuran dan garisan utaraan. Seterusnya kita tengok 2.3 rujukan grid. Tadi kita ada dengar perkataan grid pada tajuk 2.2 tadi kan. Okey, so sekarang 2.3 rujukan grid. Apa yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Apa yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Okey. Lagi kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini. Rujukan grid adalah kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Okey. Macam mana tadi? Okey, macam mana kombinasi antara nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Okey, cara nak membaca rujukan grid nanti, cikgu akan ajar pada kelas yang seterusnya. Hari ini cikgu nak pelajar faham je dulu apa maksud rujukan grid. Okey, kita tengok ya. Dia kata kombinasi antara nilai. Nilai maksud dia apa? Okey, nilai maksud dia nombor kan. So, nilai adalah nombor. So, dia adalah kombinasi nilai antara garisan timuran dan garisan utaraan pada titik persilangan. Okey, secara ringkaslah cikgu terangkan dekat sini. Okey, cikgu lukis secara ringkas. Okey. Okey. Kita buat garisan. Okey, kemudian dikata tadi adalah titik persilangan. Okey, so sekejap cikgu tukar warna. Warna apa? Hijau lah. Okey, macam ni ya. Okey, dekat sini nanti ada nombor-nombor kan. Okey, macam ni. Okey, sekejap. Secara ringkasnya macam ni lah. Titik persilangan di sini. Nilai pada tempat inilah yang kita akan tulis sebagai rujukan grid. Okey, yang secara detailnya cikgu akan ajar pada next class lah. Kita tengok dulu secara amnya. Okey, itu adalah maksud dia titik persilangan. Okey. Seterusnya yang kedua. Okey, terdapat dua cara untuk menyatakan rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Okey, dua cara untuk kita menyatakan rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Nanti cikgu akan tunjuk secara detail. Okey, seterusnya nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu diikuti dengan nilai garisan utaraan yang tadi kan. Okey, nilai garisan timuran kat sini kita baca dahulu, kemudian diikuti dengan nilai garisan utaraan. Okey, boleh. Okey, seterusnya rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Kita lihat apa dia perbezaan dalam penggunaan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, yang pertama, pelajar lihat dulu pada kotak warna oranye ni. Dia mengatakan rujukan grid 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Okey, dia punya keyword adalah kawasan yang luas. Kawasan yang luas. Okey. Contoh dia. Apa contoh dia? Contohnya adalah kawasan hutan. Okey, ni tengok sini ya.
kawasan hutan, kawasan pertanian dan perlombongan. Okay, itu adalah contoh kegunaan rujukan grid 4 angka digunakan untuk menentukan kedudukan kawasan yang luas. Okay, kalau kita tahu hutan satu kawasan yang sangat luas. Pertanian, okey, kawasan ladang juga kawasan yang luas. Kawasan perlombongan juga kawasan yang luas. So, sesuailah kita gunakan rujukan grid 4 angka. Seterusnya, rujukan grid 6 angka pula. Okey, rujukan grid 6 angka. Lihat pada kotak warna purple ni. Rujukan grid 6 angka digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik. Dia punya keyword kat sini adalah objek atau ciri geografi yang lebih kecil. Yang tadi, 4 angka tadi, kawasan yang luas kan? Okey, so untuk 6 angka, dia menentukan kedudukan objek atau ciri geografi yang lebih kecil. Itu beza antara kedua-dua jenis rujukan grid ini. Contohnya, sekolah, masjid, puncak bukit dan kilang. Macam sekolah kan kawasan yang kecil, satu kawasan je dalam pagar. Masjid pun sama, kawasan yang kecil, puncak bukit kecil dan kilang. Itu adalah contoh untuk rujukan grid 6 angka digunakan. Okey, pelajar boleh tengok dekat bawah ni. Lihat dekat bawah. Ini adalah contoh rujukan grid 4 angka. Okey, kenapa dia dinamakan rujukan grid 4 angka? Kerana pelajar lihat dia punya angka ada 4 sahaja. 3, 1, 5, 3. Okey, ini adalah rujukan grid 4 angka bagi kampung raya. Kalau kita tahu, sebuah kampung adalah sebuah kawasan yang luas, yang besar. Sebab tu, kita gunakan rujukan grid 4 angka. Okey, dan 4 angka kenapa? Kenapa dia kata 4 angka? Sebab nombornya hanya ada 4 saja kan. 31 merujuk pada garisan timuran. Okey, kemudian 53 itu merujuk kepada garisan utaraan. Okey. Satu yang pelajar perlu ingat dalam menulis rujukan grid, okey, mesti dimulakan dengan perkataan RG ni, RG. Okey. Tak kisahlah rujukan grid 4 angka ataupun 6 angka, mesti dimulakan dengan perkataan RG. Okey, RG tu membawa maksud apa? RG ialah rujukan grid. Okey. Seterusnya lihat pula rujukan grid 6 angka. Dekat sini. Okey, kenapa dinamakan rujukan grid 6 angka? Kerana dia ada 6 angka. Boleh nampak kan? 3, 1, 4, 5, 3, 3. Okey. Macam mana kita nak baca nombor ni? Okey, secara detailnya cikgu akan ajar pada next class. Tapi kita tengok je kat sini. Tadi, rujukan grid, dia kata kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan kan. Okey, sini dia titik persilangan. Okey, rujukan grid 6 angka bagi kilang. Titik persilangannya dekat situ. So, kita akan baca dia 3, 1, garisan timuran dulu ya. Dimulakan dengan garisan timuran. 3, 1, 4. Ni 4, 4. Kemudian 5, 3. 3 kat sini. Okey, itu secara ringkas ni lah. Okey, selesai untuk 3 topik kecil ini. Maksud peta topografi, garisan timuran dan garisan utaraan dan juga rujukan grid. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham setakat ini. So, untuk kelas hari ini, cikgu berhenti sampai sini dahulu. Untuk kelas seterusnya nanti baru cikgu akan terangkan
cara membaca rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Okey. Terima kasih kepada semua pelajar yang menyertai kelas cikgu pada hari ini. Cikgu harap pelajar mendapat manfaat daripada video yang cikgu terangkan pada hari ini dan faham tentang 3 topik kecil kita pada hari ini. Okey, terima kasih.